Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Slow ke? Okay, minta feedback macam mana suara. Bismillah, 1, 2, 3. Bismillah. Okey tuan-tuan, kalau dapat tuan-tuan komen di bahagian komen yang dekat tempat dan suara okey insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita mulakan insya-Allah kuliah kita. Semoga Allah mudahkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Okey, komen suara slow. Sebentar, saya cuba cek. Hello. Okey, macam mana suara sekarang? Bismillah. Slow. Sebab menangis ni. InsyaAllah. Cubaan suara 1, 2, 3. Bismillah, bismillah. Lahan. Macam mana? Kalau macam ni suara dengar? Masih tak jelas. Okey. Okey. Sekarang macam mana sekarang? Masih slow ke? Suara slow. Okey, insya-Allah saya cuba kuatkan suara. Semoga Allah SWT mudahkan insya-Allah. Okey.
Alhamdulillah. Suara dah jelas. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan sekarang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya alhamdulillah majlis kita dapat kita adakan seperti mana yang kita rancangkan, walaupun berlaku sedikit kelewatan kerana masalah lain kerana dan juga masalah saya tak tahu dari segi kualiti suara, tapi apa yang ada ni insya-Allah saya akan teruskan juga kuliah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang dirahmati dan diberkati dalam majlis ini insya-Allah. Okay. Pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan tentang kedudukan ataupun keadaan sunnah Nabi SAW. Keadaan sunnah Nabi SAW bersama dengan kitab, iaitu situasi atau hubungan antara sunnah dan Alkitab, hubungan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti mana yang kita telah sebutkan bahawa sunnah Nabi SAW kalau dilihat digandingkan dengan Al-Quran, dapat disimpulkan bahawa ada tiga situasi. Situasi pertama, iaitu keadaan pertama, sunnah itu menceritakan hukum hakam yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ini situasi yang pertama. Al-Quran adalah wahyu, sunnah adalah wahyu, dan sunnah Nabi SAW menerangkan hukum hakam yang telah diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Maka kedudukan sunnah ketika itu adalah penerang atau penguat terhadap isi kandungan Al-Quranul Karim. Situasi yang kedua, sunnah Nabi SAW menafsirkan atau mendetailkan lagi hukum hakam yang ada dalam Al-Quranul Karim. Quran sebutkan satu keadaan, sebutkan satu hukum, datang sunnah Nabi SAW menerangkan lagi dan memperjelaskan lagi. Dan keadaan ketiga ialah keadaan sunnah Nabi SAW menerangkan hukum hakam yang tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Daripada tiga keadaan ini, hari ini kita masuk pada contoh-contoh. Kita tahu bahawa sunnah ada tiga keadaan dan Syekh masuk pada contoh-contoh tiga keadaan ini. Kita lihat pada muka surat 221 daripada nota yang saya sharekan di status saya sendiri, dan insya-Allah akan di-sharekan di sini. Dan boleh rujuk pada nota pada minggu lepas bagi siapa ingin merujuk. Insya-Allah saya baca secara ringkas insya-Allah. Tajuk Syekh kata amsilatun tubayyinu awjuhus sunnah ma'al kitab. Contoh-contoh praktikal tentang kedudukan sunnah Nabi SAW dengan kitab. Situasi sunnah Nabi SAW dengan kitab. Al-wajhul awal, keadaan pertama atau situasi pertama, as-sunnatul muwafiqatu lima fil kitabil muakkidah lahu. Sunnah Nabi SAW menerangkan hukum yang sama yang telah diterangkan dalam Alkitab. Iaitu Quran dah terangkan satu hukum, sunnah Nabi SAW menerangkan perkara yang sama. Contohnya apa? Mithaluha, contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Buniyal islamu ala khamsin. Iaitu Islam itu dibina di atas lima rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wal haji wa saumi ramadan. Ada dua riwayat. Okey, ada lima
rukun Islam yang Nabi terangkan dalam hadis riwayat Ibnu Umar ini. Nabi kata Islam terbina daripada 5 rukun. Pertama, ucap 2 kalimah syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis salah. Ketiga, wa itaiz zakah. Keempat, wal haji. Dan kelima, wa saumi Ramadan. Ada 5 rukun. Dalam riwayat ini didahulukan haji daripada puasa. Namun dalam setengah riwayat yang lain, ada seorang lelaki tanya kepada Ibnu Umar, adakah haji mendahului puasa? Sayyidina Umar kata, sesungguhnya riwayat yang aku dengar daripada Nabi SAW adalah haji dahulu sebelum puasa dahulu sebelum haji. Yang penting Nabi sebut dalam hadis ini ada 5 rukun. 5 rukun Islam ini telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Itu perkara yang sama, 5 rukun ini telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim melalui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kalian dirikan solat dan tunaikan zakat dan rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Begitu juga dalam menerangkan kewajipan puasa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu agar kalian mendapatkan sifat takwa atau agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan kewajipan haji, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan suatu kewajipan ke atas manusia, iaitu menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu sampai kepadanya. Ini berkaitan rukun Islam. Dan dalam menerangkan tentang rukun Islam, banyak riwayat cerita tentang rukun Islam. Setengah daripada riwayat menyebutkan Islam buniyal Islamu ala khamsin, Islam terbina kepada 5. Pertama, ayyu wahidullah, hendaklah mentauhidkan Allah. Artinya ialah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Namun susunan yang paling cantik dalam bab ini, bab menerangkan erti Islam, iman dan ihsan, adalah hadis Jibril alaihissalam. Ketika Jibril datang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau menyerupai seorang lelaki yang tidak dikenali di Madinah Munawarah, dalam keadaan mukanya bersih, rambutnya hitam, jubahnya putih, datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya 4 soalan. Pertama, apakah itu Islam? Yang kedua, apakah itu iman? Ketiga, apakah itu ihsan? Dan soalan yang keempat bertanya tentang tanda-tanda kiamat. 4 soalan ini adalah kesimpulan terhadap isi kandungan agama secara umum. Perkara-perkara yang paling penting dalam agama. Kenapa kita katakan hadis ini hadis yang paling sempurna? Sebab hadis Jibril antara hadis yang terakhir. Suatu susunannya itu berbanding dengan hadis-hadis sebelumnya, susunan hadis Jibril yang dipegang oleh seluruh umat Islam, iaitu rukun Islam itu ada 5 dan dibahagikan semuanya berkaitan dengan amalan-amalan anggota. Rukun iman dah terbahagi pada 6, dibahagikan kepada semua amalan-amalan hati. Dan ihsan itu mengandungi satu rukun dengan 2 maqam, iaitu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun kalau tak dapat capai begitu, beribadah kepada Allah dalam keadaan merasakan Allah sedang memerhatikannya. Okey, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan rukun Islam adalah perkara yang sama yang telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Begitu juga berkaitan dengan iman, begitu juga berkaitan dengan ihsan. Cuma Al-Quran ada uslubnya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan uslub terangkan dengan uslub yang berbeza. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, iaitu dalam situasi sunnah menyebutkan suatu perkara yang telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Contoh yang kedua ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ittaqullaha fin nisa. Nabi kata, hendaklah kalian bertakwa pada Allah dalam urusan wanita, iaitu taatlah pada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah-perintah yang Allah perintahkan kita untuk kita lakukan kepada an-nisa, kepada perempuan.
Perempuan dimasukkan di sini sama ada isteri-isteri, dan inilah yang zahirnya. Namun dari segi lafaz juga boleh dimasukkan an-nisa di sini, dah termasuklah mertua perempuan, adik-beradik perempuan dan sebagainya. Ini lafaz yang pertama. Kemudian difokuskan kepada mereka, fa innahunna awanun indakum. Nisa kalau kita ertikan sebagai umum, ianya adalah umum lafaznya, namun dari segi zahirnya di sini, dari segi konteks dalam hadis ini, Nabi SAW menerangkan tentang kedudukan isteri. Ittaqullaha fin nisa, hendaklah kalian bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap isteri kamu. Artinya isteri kita sekarang, Allah perintahkan kita, ada perintah-perintah yang Allah perintahkan yang wajib kita laksanakan. Kalau kita tak laksanakan hak berkaitan dengan isteri, dianggap kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahunna, Nabi terangkan, fa innahunna, sesungguhnya mereka, iaitu perempuan-perempuan, isteri-isteri, awanun indakum, mereka adalah tawanan di sisi kamu. Perempuan yang selama ini hidup dengan bapanya, dibesarkan, dimanjakan dalam keluarganya, dan juga dididik dengan cara didikan yang tersendiri pada keluarga asalnya. Kemudian setelah diakadkan, maka kita telah menjadi ketua dan juga menjadi penguasa pada wanita tadi. Jadi Nabi umpamakan perempuan ini sebagai tawanan. Sesungguhnya mereka adalah tawanan kalian. Mereka adalah seperti tawanan kalian kerana mereka berada di bawah kuasa kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil mereka dengan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menghalalkan faraj mereka, iaitu dibenarkan untuk dihalalkan jima' dengan mereka dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wanita tadi, isteri, berubah hukum daripada seorang yang bebas merdeka kepada seorang yang terikat dengan perintah dan ketaatan pada suami kerana kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita mengambil seorang wanita yang dikuasai oleh keluarganya, kemudian diletakkan di bawah kuasa kita. Namun kuasa tersebut adalah kuasa yang terikat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wajibkan ada hak-hak wanita yang wajib kita laksanakan, hak-hak isteri yang wajib kita laksanakan, walaupun sekiranya hak tersebut kadang-kadang kalau kita gunakan kekerasan, wanita ini tak mampu bersuara, namun kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke Nabi kata ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan bergaul dengan isteri, bergaul dengan isteri-isteri kalian. Ini ayat Al-Quranul Karim. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, dalam ayat Quran Allah sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian bergaul dengan isteri-isteri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik. Pesanan Nabi SAW tadi adalah pesanan yang sama yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan lafaz hadis berkaitan dengan pesanan Nabi SAW kepada muslimin untuk berlaku baik kepada wanita adalah pesanan-pesanan di kehidupan akhir Nabi SAW. Nabi berpesan sejak pada zaman awal sampailah Nabi ketika Hajatul Wida, masih lagi Nabi berkhutbah dan berikan pesanan kepada kaum mukminin agar berlaku baik kepada wanita. Malah sambungan daripada hadis ini Nabi kata walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nabi kata sesungguhnya hak mereka ke atas kalian ialah kalian berikan rezeki, berikan makan minum, dan juga rezeki artinya segala kelengkapan, segala kecukupan. Wa kiswatuhun, dan pakaian mereka bil ma'ruf, dengan kadar yang ma'ruf, kadar yang dikatakan baik. Berapa kita nak bagi, berapakah kadar nafkah yang ni, kadar yang sesuai, kadar yang sesuai. Dan kalau dilihat oleh masyarakat dalam suasana itu, dikatakan itu kadar yang sesuai dan baik, cukup untuk kehidupannya, cukup untuk keperluannya. Dan ini adalah pesanan Nabi SAW yang serupa dengan apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi SAW pesan seorang mukmin melakukan kebaikan kepada wanita? Dalam hadis yang lain Nabi menerangkan sebabnya.
Ketika Nabi berpesan, Nabi kata istausu bin nisa'i khaira. Aku berpesan kepada kalian atau berpesanlah dengan melakukan kebaikan pada wanita. Artinya Nabi kata, kamu ni wahai golongan lelaki kaum mukminin, saling berpesan-pesan supaya buat baik dengan wanita. Dengan perempuan tak boleh kita keras, tak boleh kita berkeras, tak boleh kita nak menang. Kerana memang Nabi pesan supaya kita buat baik dengan mereka. Kenapa? Jangan kita harapkan wanita buat baik dengan kita baru kita buat baik. Ini pesanan Nabi. Sebab Nabi kata istausu bin nisa'i khaira. Lepas Nabi pesan sebuat baik, Nabi terangkan. Nabi kata fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya wanita, sesungguhnya perempuan itu tercipta daripada tulang rusuk. Tercipta pada tulang rusuk. Ini wanita mana? Mar'ah sini ialah Hawa. Setelah Allah Subhanahu ciptakan manusia daripada tanah, terciptanya Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu taala ciptakan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi terangkan, Nabi kata wa inna a'waj fi dhila'i a'lahu. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok ialah tulang yang paling atas. Tulang yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu cuba untuk luruskan tulang yang bengkok ini, kamu akan patahkan dia. Sebab tu kita berkeras. Ketahuilah bahawa semua suami akan berdepan dengan kerenah isteri. Dan ini Nabi pesan, tiap-tiap isteri, tiap-tiap wanita ada kelemahan yang jelas. Setelah seorang menikahi wanita, secantik mana sekalipun, setinggi mana sekalipun ilmunya, berapa banyak sekalipun ditarbiyah, tetap ada sifat-sifat tertentu yang disifatkan sebagai bengkok. Dan ini yang Allah ciptakan wanita, dan Allah pesan kita untuk berlaku baik pada mereka. Kalaulah seorang lelaki nak buat baik dengan wanita dengan menganggap dan mengharapkan wanita itu akalnya sempurna, lelaki ini lelaki yang tidak normal. Betul, tidak sesuai dengan tidak memahami hakikat kejadian Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan istausu bin nisa'i khaira. Aku berpesan-pesanlah kalian agar kalian, sesama kita berpesan lagi. Kalau suami isteri contohnya, kadang-kadang seorang kawan kita adukan masalah isterinya, kadang-kadang tak ada tempat mengadukan kita, bagaimana pendirian kita sebagai kawan? Jangan kita jadi batu api. Kita hendaklah mengajarkan dan berpesan supaya buat baik dengan perempuan. Kenapa? Memang Allah jadikan wanita itu daripada tulang yang bengkok, iaitu daripada tulang rusuk lelaki. Dan Nabi kata, kalau kita cuba untuk fa in dhahabta tuqimah, cuba nak luruskan, maksudnya dengan cara fikir, dengan gaya pemikiran lelaki, kasar tahu, kalian akan patahkan dia. Sebab itulah banyak berlakunya mohon maaf kerana terputus, tiba-tiba terputus link tadi. Jadi kita masuk pada link baru. Semoga sahabat-sahabat yang berada ya betul-betul hujan Tuan Anas. Hujan. Hari ini agak hujan. Kita nak mula tadi pun ada masalah suara. Sebelum live keluar kamera tak nak live, saya pun tak tahu. Keadaan hari ini mungkin masalah lain saya rasa. Kemudian masalah suara, tapi kita tetap teruskan majlis kita, dan walaupun majlis kita akan berakhir agak lambat, saya mohon untuk saya akan live sampai pukul hampir pukul 11. Semoga tuan-tuan bersabar. Kalau tuan-tuan ada urusan, tuan-tuan boleh teruskan urusan tuan-tuan dan perempuan. Okey, kita balik pada cerita tentang wanita. Nabi pesan untuk melakukan kebaikan. Jadi dalam ayat Quran banyak Allah ceritakan, Allah perintahkan dengan perintah yang ringkas, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul dengan mereka dengan baik. Dan Nabi SAW terangkan lagi, Nabi terangkan tentang keadaan wanita yang memang keadaannya bengkok. Nabi kata, kalau kamu cuba untuk luruskan dia,
dengan cara fikir lelaki. Sebab lelaki Allah berikan kematangan akal yang matang, tapi emosi tidak matang. Emosi lelaki tidak matang artinya lelaki selalu tidak perasan terhadap urusan-urusan berkaitan dengan emosi. Jadi lelaki sering mencuaikan emosi wanita, tak perasan dengan kita ni, banyak tak kisah banyak perkara. Sebab apa? Sebab Allah berikan kematangan akal. Wanita Allah berikan pada mereka kematangan emosi. Kerana emosi mereka yang matang lah, mereka mampu mengandungkan, jaga kandungan selama 9 bulan 10 hari. Kerana emosi mereka lah mereka sanggup melahirkan anak, walaupun ketika melahirkan mereka rasa sakit, dan itulah satu keadaan yang sangat sakit. Namun kerana emosi inginkan kebaikan, kerana mereka terlalu sayang pada anak, sifat sayangkan anak, mereka sanggup berdepan dengan kesakitan. Kerana emosilah mereka mampu menyusukan anak. Malah kalau kami kadang-kadang bergurau dengan kawan-kawan lelaki, kata kalau lelaki diberikan ada susu sekalipun, mungkin anak tu tak dapat minum susu. Sebab apa? Sebab lelaki ni dia tak emosi dia tak matang. Kadang-kadang anak lapar sekalipun, kalau anak tu ayah yang jaga, berkemungkinan kalau mak yang jaga, anak ni tak sempat lapar, mak dia sediakan makanan dah, paksa anak makan. Kalau ayah yang jaga, berkemungkinan anak tu lapar sampai anak minta makanan. Anak minta dan pujuk makanan. Jadi wanita Allah berikan kematangan emosi. Kerana emosi yang matang inilah, kesempurnaan emosi yang daripada wanita. Wanita dapat menjaga hak-hak anak. Dengan emosi yang matang inilah wanita boleh berkhidmat pada suaminya walaupun keadaan suaminya marah. Walaupun dia membebel, tapi dia tetap buat kerja rumah dan sebagainya, kerana emosinya yang matang. Mereka lebih mendahulukan emosinya. Dan tidak syak semua wanita emosi. Sebab itulah kalau nak tengok pada wanita yang paling baik, kita tengok isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita salihah, seorang wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW selepas kewafatan Khadijah. Okay. Dan ketika Aisyah ni dijaga oleh ibu dan bapanya, iaitu orang yang paling mulia dalam Islam, manusia terbaik. Kemudian dididik oleh Nabi SAW sebagai manusia terbaik di atas muka bumi ini. Tidak syak lagi, Aisyah dipelihara oleh manusia yang terbaik selepas Rasulullah, dan kemudian dididik oleh Nabi SAW. Dalam keadaan begitu masih terlihat suasana emosi Aisyah. Tidak bererti Islam mengikrarkan apa yang dibuat oleh Aisyah, tapi Islam menerangkan bahawa memang wanita sifatnya begitu. Sempurna macam mana sekalipun, pasti ada perkara yang kita lihat yang menjadi betul ujian kepada suami. Maka Nabi pesan balik-balik, Nabi pesan, istausu bin nisa'i khaira. Aku berpesan dan berpesan-pesanlah antara kalian untuk kalian lakukan kebaikan pada mereka. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Perempuan cipta daripada tulang rusuk yang bengkok, daripada tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu. Dan tulang yang paling bengkok adalah yang paling atas sekiranya. Dan ulama sebutkan lagi, kenapa disebutkan tulang yang bengkok dan tulang bengkok yang paling atas. Sebab wanita tercipta pada tulang rusuk lelaki. Dia tak boleh tinggalkan tulang rusuk dia. Dalam hidup ni, walaupun kita menghadapi ujian yang besar, kadang-kadang kita berdepan dengan masalah wanita, tapi kita takkan mampu buang wanita daripada kehidupan. Takkan kita mampu buang. Itu masalah rumah tangga adalah sebahagian daripada masalah yang wajib lelaki tanggung sebagai ketua keluarga. Allah berikan lelaki kemampuan, dan Allah SWT berikan kematangan akal, dan Allah SWT berikan kuasa. Dengan kuasa inilah Allah SWT perintah kepada lelaki untuk bergaul dan buat baik dengan wanita.
Dan kan Allah menceritakan keadaan wanita yang Allah berikan emosi mereka, kematangan emosi, dan juga dan pada yang sama, walaupun mereka matang dalam bab kebaikannya, mereka dapat jaga anak, susukan anak, mereka dapat kandungkan anak, mereka dapat buat kerja rumah, pergi kerja, balik rumah masih bekerja dan berpenat lelah dan sebagainya, sanggup tinggalkan adik-beradik, sanggup tinggalkan, kadang-kadang ada wanita sanggup korbankan, tinggalkan ibu dan bapanya. Ini emosi yang mendalam yang ada pada wanita kalau disayang pada seseorang. Namun ada keadaannya emosi tadi akan menjadi suatu bebanan kepada lelaki. Namun lelaki, Nabi kata, istausu bin nisa'i khairah. Aku pesan baik, berpesanlah. Jadi sampai bila sebut wasiat ni adalah sama ada waktu Nabi SAW masih hidup atau selepas Nabi meninggal, atau waktu di depan Nabi atau di belakang Nabi, dan bila-bila masa sekali, bila-bila masa sekalipun. Sebab itu dinamakan dengan kalimah wasiat. Wasiat ini satu pesanan yang dipegang dan diguna pakai di mana-mana. Dan Nabi ulang balik. Lepas Nabi kata fa in zahabta tuqimuhu kasarta, kalau kamu pergi bentuk nak luruskan dia, kamu akan patahkan tulang tersebut. Wa in taraktahu, dan kalau kamu biarkan, maksudnya kalau tak didik, biarkan je ikut 100%, lam yazal a'waj, dia akan terus-menerus bengkok. Perangai itu akan tak hilang. Jadi perangai memang perlukan lelaki yang mendidik. Aisyah radhiyallahu anha seorang yang paling antara wanita yang matang, namun tetap terlihat emosi. Dijaga oleh manusia yang terbaik, kemudian dinikahkan kepada lelaki terbaik. Namun satu hari Nabi SAW, Nabi cakap dengan Aisyah. Nabi cakap Aisyah, Nabi kata, inni la'alam idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba. Nabi kata, sesungguhnya aku perasan. Nabi sebut pada Aisyah pada saat itu, sesungguhnya aku perasan sekiranya kamu marah pada aku ataupun kamu redha pada aku. Nabi cakap dengan Aisyah satu hari. Nabi kata, wahai Aisyah, sesungguhnya aku perasan bila masa kamu marah, bila masa kamu redha dan tak marah dengan aku, kamu suka dengan aku. Apa yang Aisyah, bila Nabi tiba-tiba Nabi sebut macam tu, Nabi terkejut. Nabi terkejut. Aisyah terkejut. Aisyah kata, wa bima ta'rifu dzalika ya Rasulullah? Macam mana kamu boleh tahu ya Rasulullah? Macam mana boleh kenal waktu aku marah dan waktu aku redha, waktu aku suka? Nabi kata, iza kunti anni radiyah, kalau kamu redha, kalau kamu suka pada aku, fahalafti, kamu bercakap kemudian kamu bersumpah. Mana bersumpah dalam bercakap ni? Sumpah. Kulti, Nabi kata, kamu akan bercakap, la wa rabbi Muhammad. Tak, demi Rabb Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Jadi kaedahnya Aisyah bila ketika bercakap dengan Nabi bercakap sesuatu borak, dan Aisyah tengah seronok, Aisyah kata, la wa rabbi Muhammad. Kata tak, demi Tuhan Muhammad. Akan sebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan bila wa idza kunti alayya ghadba, kalau kamu marah pada aku, kulti la wa rabbi Ibrahim. Aisyah kata, dia bila marah dengan Nabi, dia akan keluarkan perkataan tidak, demi Tuhan Ibrahim. Tak sebut nama Nabi Muhammad. Aisyah senyum kata, qultu ajal, betul lah ya Rasulullah, betul. Jadi Aisyah sekalipun kadang-kadang kecil hati dengan Nabi. Waktu dia senang hati, dia akan sebut dengan bersumpah, demi Tuhan kamu, demi Tuhan Muhammad, demi Rabb Muhammad. Bila waktu marah, dia akan bercakap dengan keluarkan lafaz demi Rabb Ibrahim. Aisyah kata apa? Ajal, ma ahjur illa ismak. Ya. Tapi Aisyah bagi alasan, aku tak tinggalkan kecuali nama kamu sahaja. Artinya apa? Kasih sayang masih ada. Aku masih sayang, aku masih hormat, aku masih buat baik dengan sebaik-baiknya. Dan inilah perempuan wanita salihah. Paling-paling dia tak tergamak nak sebut nama. Bunyi nama pun tak nak. Emosinya tinggi. Sampaikan Aisyah, nama Nabi Muhammad SAW, Aisyah tak nak sebut. Sebutkan demi Tuhan, demi Rabb, demi Allah. Biasanya, dan orang Arab ni biasa dikaitkan Tuhan kepada siapa kerana ikut pada konteks. Jadi Aisyah tak nak sebut perkataan biasa wa rabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad, tapi Aisyah sebut wa rabbi Ibrahim, la wa rabbi Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim. Waktu tu Nabi kata, masa tu aku tahu dah kamu sedang marah.
Sebab tu kalau orang perempuan, kalau kita kalau dalam konteks, kalau dia tengah sayang suami dia, suami ini, suami abangku sayang lah, suami syurga lah, macam-macam, kalau dia marah dia akan tukar nama, tak letak nama ke Abdullah bin Abu Bakar ke, dia tukar nama pula, dia letak gelaran-gelaran yang ni ataupun seolah-olah orang lain, dan itu perkara yang biasa, kita hendaklah menghadapinya dengan matang. Okey, ni contoh yang kedua, panjang pula saya syarahkan bab ni. Contoh ni keadaan pertama. Keadaan pertama ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan perkara yang sama yang telah ditegaskan dan diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Wajah yang kedua, keadaan kedua, kedudukan sunnah dengan Al-Quranul Karim, iaitu sunnah menerangkan sesuatu yang mendetailkan lagi suatu hukum yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu kata qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah fi sunnah, telah berkata Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab As-Sunnah, beliau berkata, wajadtu usul al-fara'idha kullaha la ya'rifu tafsiraha wala yumkinu ta'diyataha wala al-amala biha illa bitarjamati minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafsiri min. Kata Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sunnah, beliau berkata, aku dapati bahawa semua usul faraid, semua fardu-fardu yang asas dalam Islam ini, kesemuanya, kulluha la ya'rifu tafsiraha, la yu'rafu tafsiruha, minta maaf, la yu'rafu tafsiruha wa la yumkinu ta'diyataha. Kita takkan mampu memahami tafsirnya, dan kita tak mampu untuk melaksanakan fardu tersebut, kewajipan tersebut, walal amala biha, dan kita tak mampu beramal dengannya, illa bitarjamati minan nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir min, kecuali amalan tersebut diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tafsirkan. Sama ada Nabi terjemahkan dalam bentuk perkataan ataupun diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Contohnya apa? Min zalika, kata al-Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi, beliau contohnya as-salah, seperti solat, waz zakah, zakat, was siyam, puasa, wal hajj, dan haji, wal jihad, dan jihad. Contohnya, dan beliau berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ke atas kaum mukminin itu dengan ketetapan yang ada waktunya. Namun waktu salat, Quran kata Allah wajibkan manusia salat, Allah wajibkan kaum mukminin salat pada waktu-waktu yang ditetapkan. Namun bilakah waktunya, tak diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Waktunya. Berapa waktunya juga tidak diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu kata Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi, tidak mampu seseorang itu melaksanakan kefarduan yang basic dalam Al-Quranul Karim sekalipun. Takkan siapa mampu beramal dengan Al-Quran kecuali mereka merujuk kepada tafsiran dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita dapati bahawa golongan yang anti hadis ialah golongan yang tidak mahu beramal. Hakikatnya kalau kita jumpa orang yang anti hadis, kita akan pasti mereka ni golongan yang tak sembahyang. Pasti mereka yang tak solat, mereka yang tak puasa, mereka yang tidak golongan anti hadis ni penghujungnya pergi kepada jadi golongan batiniah, iaitu yang hanya mengambil ajaran Islam ni dalam perkara-perkara dengan ikut tafsirannya mereka sendiri, dan mereka lebih suka kepada suatu mengkaji Islam hanya untuk menambahkan ilmu mereka, bukan untuk beramal. Jadi golongan anti hadis adalah golongan yang tak mampu beramal, sebab tiap-tiap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu takkan mampu kita laksanakan kecuali dengan keterangan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh terangkan apa yang Nabi terangkan, kata Syekh, fa ajmala fardaha fi kitabihi wa lam yufassirha wa lam yukhbir bi adadiha wa awqatiha, faja'ala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam faja'ala rasuluhu huwal mufassiru laha wal mubayyinu an khususiha wa umumiha wa adadiha wa awqatiha wa hududiha. Quran perintahkan secara umum, Nabi lah yang menafsirkannya. Nabi menerangkan tentang bilangan solat, iaitu berapa solat yang diwajibkan, wa awqatiha, dan Nabi terangkan bilakah waktu masuk solat tersebut dan waktu
habis waktu solat. Dan Nabi lah yang menjadi mufassir, mubayyin terhadap yang manakah hukum-hukum khusus, yang mana hukum-hukum umum, dan Nabi menerangkan tentang bilangan rakaat pada tiap-tiap waktunya, rakaat waktu. Dan Nabi terangkan tentang had, iaitu sempadan masa, bila habis waktu. Nabi kalau tak jumpa hadis Nabi, kita tak jumpa bahawa subuh tu habis ketika matahari naik, sebab Quran tak sebutkan. Dan juga waktu-waktu yang lain. Nabi juga menerangkan bahawa anna salat allati iftaradahallahu hiya khams salawat. Nabi yang terangkan bahawa salat yang diwajibkan itu adalah 5 waktu dalam sehari semalam. Nabi SAW tetapkan salat pada waktu subuh, salatul ghadah rak'atain, ada 2 rakaat, wal zuhr wal asr wal isya arba'an. Nabi terangkan salat zuhur, asar, isya itu 4 rakaat. Wal maghriba thalathan, Nabi terangkan maghrib itu 3. Wa akhbara annaha 'ala al-uqala'il balighin min al-ahra wal 'abid. Nabi terangkan bahawa salat itu wajib ke atas seorang yang berakal, seorang yang baligh dan berakal. Di kalangan, sama ada di kalangan orang yang merdeka ataupun hamba, semua mereka wajib solat. Dan Nabi yang terangkan solat itu wajib ke atas lelaki dan wanita. Semua lelaki dan wanita wajib solat, illa al-huyad, kecuali orang-orang yang didatangi haid. Dan perempuan ada waktu kecualinya. Perempuan semua wajib solat kecuali ketika haid. Ketika haid memang tidak difardukan, tidak diwajibkan solat, malah diharamkan solat. Dan Nabi bezakan antara cara solat ketika waktu kita bermusafir dan cara solat ketika kita berada di kampung. Walaupun Quran terangkan secara ringkas, Allah suruh pendekkan, tapi detailnya ada dalam hadis Nabi SAW. Nabi yang terangkan cara untuk rukuk. Quran hanya perintahkan untuk rukuk. Macam mana kita nak rukuk? Kita rujuk kepada cara Nabi SAW. Nabi yang terangkan tentang sujud. Quran suruh kita sujud, tapi macam mana cara sujud? Sujud dengan adanya rukun sujud, iaitu 7 anggota. 7 anggota yang wajib kena sujud. Siapa yang beritahu? Nabi SAW. Nabi yang terangkan tentang bacaan dalam sujud. Dan Nabi yang terangkan bahawa tidak dibenarkan baca Al-Quran ketika waktu sujud. Nabi menerangkan, kata Syekh, Nabi terangkan semua sekali, minat takbir ila tahlil, start daripada takbir sehingga tahlil. Jadi Syekh kata minat tahrimi biha wa huwa at-takbir, start daripada tahrim sampai kepada tahlil. Tahrim artinya takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya bila kita salat, Allahu Akbar. Takbir itu takbir yang menjadikan kita berada dalam ihram salat. Dalam keadaan ihram salat artinya kita terikat dengan hukum salat dan ada perkara-perkara yang diharamkan untuk kita lakukan. Takbir sahaja, takbir pertama, takbiratul ihram, start saja Allahu Akbar, kita berada dalam keadaan ihram, iaitu ihram dalam salat. Iaitu tidak dibenarkan kita bercakap, dah tak boleh ketawa, tak boleh senyum, tak boleh lagi berbual, tak boleh lagi makan, tak boleh minum. Fokuskan pada solat. Ini ihram. Manakala ihram dalam ibadah umrah dan haji ialah dengan kita berihram, berpakaian dengan berpakaian ihram, dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang dicegah, dilarang ketika ihram. Jadi erti ihram di sini, Syekh kata ihram, at-tahrim dalam kalimah ini maksudnya takbir, iaitu takbiratul ihram sehingga tahlil, sehingga tahallulnya solat. Tahallulnya solat bila kita salam. Wa huwa at-taslim, iaitu dengan memberikan salam. Jadi kadang-kadang orang faham apa arti ihram. Ihram artinya kita terikat dengan hukum hakam dalam ihram haji. Manakala dalam ibadah solat kita takbiratul ihram, kita terikat dengan hukum hakam solat. Dan dalam solat ada perkara-perkara yang diharamkan untuk seorang mukmin lakukannya. Kalau ada mukmin yang lakukan larangan ihram, apa yang haramkan, kadang-kadang jatuhnya jadi batal, kadang-kadang jadi makruh, kadang-kadang solat tersebut jadi tidak sempurna, tidak jadi solat tersebut juga larangan, tapi larangan yang tidak membatalkan solat, dan tak ada denda. Itu memang wujud larangan yang tidak membatalkan solat dan tidak ada dendanya. Seperti dalam ibadah haji,
Dan ibadah haji, kita ada amal ibadat yang membatalkan haji. Ada perkara-perkara yang membatalkan haji. Ada sebahagian perkara sebahagian daripada perkara yang tidak membatalkan haji tapi diwajibkan dam. Ada setengah pada amalan yang tidak membatalkan haji dan tidak dikenakan dam, tapi itu adalah larangan yang paling awal. Allah kata bila Allah sebut tentang ibadah haji, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang dah buat ibadah haji, siapa yang dah memfardukan dirinya dengan ibadah haji, iaitu dah masuk buat ibadah haji, fala rafatha, tak boleh rafas, tak boleh mencarut, tak boleh cakap perkara yang tidak baik, wala fusuqa, dan tak boleh buat banyak dosa, tak boleh buat dosa-dosa walaupun sekecil-kecil dosa, wala jidal, dan jangan berdebat. Tiga larangan ini tidak membatalkan haji, tidak juga diwajibkan ihram padanya, dan larangan ini hanya menyebabkan kurangnya ibadah haji, malah kadang-kadang menyebabkan pahalanya kurang, namun tidak membatalkan haji. Sama juga lalai dan sembahyang, lalai, riak dan sebagainya. Ini perkara-perkara kadang-kadang sehingga membatalkan pahala solat secara keseluruhannya, kadang-kadang mengurangkan pahala solat. Ada soalan, saya jawab terus. Kalau menangis teresak-esak, Ustaz, macam mana? Menangis teresak-esak, menangis yang datang sendirinya tidak membatalkan solat, tapi menangis yang disengajakan dalam solat, menangis disengajakan, iaitu yang dibuat-buat dan kemudian mengeluarkan suara dengan yang tidak perlu, maka tangisan itu akan membatalkan solat. Okey. Okey, ini wajah kedua, iaitu hadis Nabi SAW menerangkan ataupun mendetailkan lagi apa yang Quran telah perintahkan. Begitu juga kata Syekh, wa kadzalika fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Begitu juga Nabi menerangkan, Nabi mentafsirkan tentang zakat bisunnatihi, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara anna az-zakata innama tajibu fi ba'dil amwal duna ba'din 'ala al-awqati wal hudud allati haddaha wa bayyanaha. Nabi terangkan bahawa zakat itu diwajibkan ke atas sebahagian harta sahaja, bukan harta yang lain, dan diwajibkan pada waktunya, iaitu pada waktu cukup haul, bukan pada waktu yang lain, dan diterangkan tentang kadar zakatnya. Dan Nabi terangkan zakat diwajibkan, zakat ain hanya diwajibkan kepada emas, perak, dan juga binatang-binatang ternakan seperti unta, kambing dan juga lembu, dan tidak diwajibkan kepada yang lainnya. Semua ini diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pendetailan ini tidak wujud dalam Alkitab. Jadi kalau orang yang anti hadis, tidak mungkin dia mampu keluarkan zakat, sebab kadar nisab zakat tidak diterangkan. Dan juga apakah harta yang wajib keluarkan zakat tidak diterangkan, wajib dirujuk pada hadis. Apakah yang berlaku pada golongan anti hadis? Mereka hanya menjadikan perintah-perintah Allah ini sebagai rumus-rumus. Akhirnya rumus artinya hanya sebagai suatu rumus. Akhirnya wujudnya golongan yang solat dengan niat, wujudnya golongan zakat artinya hanya berbuat baik dengan orang-orang miskin dan sebagainya. Akhirnya mereka segala syiar Islam tidak didirikan, mereka tidak laksanakan syiar Islam, dan mereka inilah golongan-golongan yang paling banyak meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'zubillah. Punca asalnya ialah kerana mereka tidak menganggungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bercakap tentang urusan hadis seolah-olah mereka bercakap tentang manusia biasa. Mereka tidak membesarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah antara tujuan kita buka kuliah ini, iaitu berkaitan dengan makan atau sunnah an-nabawiyah, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kedudukan sunnah Nabi, pertama, Nabi menyebutkan sesuatu yang telah ditegaskan oleh Al-Quranul Karim. Kedudukan yang kedua, keadaan kedua, Nabi SAW mendetailkan lagi hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Keadaan ketiga, Nabi SAW menerangkan hukum hakam yang tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Bila Nabi SAW sampaikan hukum hakam yang Quran tak sebut, maka di situ maksudnya lafaz Nabi atau apa yang Nabi sebutkan, hukum yang Nabi terangkan itu merupakan sunnah yang tersendiri ataupun wahyu yang tersendiri. Contohnya apa?
Contohnya, kata Syekh, wa min amsilatihi, dan antara contoh-contohnya ialah tahrimul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha, pengharaman seseorang lelaki menikahi seorang wanita bersama dengan ibu saudaranya. Nabi bersabda, hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, Abu Hurairah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunkahal mar'atu ala ammatiha wal mar'atu ala khalatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah, Nabi melarang seorang lelaki menikahi wanita ke atas, menggabungkan atau menikahi wanita ke atas ibu saudaranya, sama ada sebelah bapa ataupun sebelah perempuan. Tak boleh gabungkan. Tak boleh gabungkan. Kalau nak kahwin dengan ibu saudaranya, isteri pertama pastikan bukan lagi isteri, sama ada diceraikan ataupun memang tidak dinikahi, kerana hubungan, menjaga hubungan suami isteri itu adalah perkara yang lebih aula. Namun tidak boleh digabungkan serentak dua orang, sama ada ibu saudara sebelah bapa atau ibu saudara sebelah perempuan, sebelah ibu. Hikmahnya apa? Hikmahnya, ada soalan pada Tuan Rohani, kitab ada terjemahan ke belum? Belum ada terjemahan. Minta maaf, kitab ni, kitab Makanan Sunnah, belum ada terjemahan dalam bahasa Melayu, dan insya-Allah akan diusahakan, insya-Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya, Islam sangat memelihara hubungan kekeluargaan. Jangan sampai nak jaga hubungan kita, seorang lelaki ingin menjalinkan hubungan seorang wanita, hubungan dia tadi dapat memecah belahkan hubungan yang sedia wujud. Dan ini kaedah yang sangat penting diketahui oleh semua pasangan suami isteri. Jangan sampai kedatangan seorang suami menyebabkan hubungan keluarga yang sedia wujud antara adik-beradik, antara bapa dan anak, antara pakcik-makcik terputus. Begitu juga wanita. Jangan sampai seorang perempuan menikah dan hidup bersama keluarga baru menyebabkan suaminya berpisah dan berpecah daripada adik-beradiknya, daripada bapa dan ibunya, daripada keluarganya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan seorang lelaki menikahi, memadukan dua orang yang merupakan adik-beradik? Dan Nabi SAW juga tambahkan lagi, bukan sekadar adik-beradik, pakcik dan makcik, kerana hubungan yang sedia ada, hubungan keluarga itu perlu dikekalkan. Dengan bahasa mudahnya, datangnya seorang suami memiliki seorang wanita tidak menyebabkan hubungan wanita dengan adik-beradik dan keluarganya itu berkurang. Hubungan masih sama. Yang terjadi hanyalah bertambahnya anggota keluarga dan bertambahnya kasih sayang. Kerana apabila ada orang baru yang masuk kemudian melakukan kebaikan, akan bertambah kasih sayang. Ini yang perlu dipelihara oleh semua pasangan. Jangan cuba pisahkan isteri dengan adik-beradiknya. Jangan cuba pisahkan isteri dengan ibu bapanya, walaupun kuasa ada pada lelaki. Namun jangan buat, kerana ini perkara yang kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istausu bin nisa'i khaira. Nabi berpesan, so kita berpesan-pesanlah untuk melakukan kebaikan pada perempuan, dan jangan salah guna kuasa. Salah guna kuasa dengan isteri, mungkin isteri tak mampu lawan, namun kita akan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada lelaki yang datang di hari kiamat dalam keadaan badannya bengkok sebelah kerana tidak adil kepada isterinya. Sebab apa? Sebab masalah kita dengan isteri adalah masalah yang kita perlu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa seorang wanita tidak boleh digabungkan dengan adik-beradiknya dan tidak boleh digabungkan dengan ibu saudaranya, sama ada belah laki atau belah suami atau belah ayah atau belah ibu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya kita jaga hubungan kekeluargaan. Jangan sampai pernikahan menyebabkan berlakunya perpecahan. Dan hukum ini berkaitan dengan pengharaman menggabungkan antara seorang wanita dengan ibu saudaranya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Quran tak sebut. Quran sebut hubungan-hubungan yang Allah sebut hurimat alaikum ummahatukum. Allah kata, Allah haramkan sekalian menikahi ibu-ibu kalian. Yani wabanatukum, dan juga
anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum, dan adik-beradik perempuan kalian, wa ammatukum, dan juga haram menikahi ibu-ibu saudara kalian, yang sebelah bapa, wa khalatukum, dan diharamkan ke atas kalian ibu-ibu saudara sebelah ibu kalian, wa banatul akhi, dan haram ke atas kalian menikahi anak-anak saudara kalian, anak-anak saudara perempuan kalian, wa banatul ukhti, dan anak-anak saudara daripada adik-beradik perempuan, wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan jangan menikahi ibu-ibu susuan kalian, ini yang ke-8, wa akhawatukum minar radha'ah, dan jangan kalian menikahi, diharamkan atas kalian menikahi saudara-saudara perempuan susuan, wa ummahatun nisaikum, dan ibu kepada wanita-wanita kalian, kepada isteri-isteri kalian, iaitu ibu mertua, wa rabaikumul lati fi hujurikum, dan jangan menikahi rabaib, iaitu anak-anak perempuan yang kamu jaga, anak-anak perempuan yang kamu telah gauli ibunya, yang berada di bawah jagaan kalian, iaitu anak-anak perempuan daripada suami lamanya, kemudian perempuan tadi digauli, kemudian anaknya diharamkan. Dan yang berapa? Yang ke-10. Kemudian Allah sebut mana warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Jadi wanita-wanita yang telah kamu gaul padanya. Wa in lam takunu dakhaltum bihin, kalau kamu belum lagi bergaul, anda belum lagi berjima dengan ibunya, fala junaha alaikum, tak ada masalah. Artinya kalau akad kemudian dibatalkan akad, berlakunya perceraian sebelum berlakunya perhubungan, maka tak ada masalah untuk menikahi anak tersebut. Namun sekiranya ibunya telah dinikahi, ibunya telah digauli, diharamkan untuk menikahi anak perempuan wanita tersebut. Wa halailu abnaikum, dan juga menantu-menantu perempuan kalian, wa halailu abnaikum alladhi wa halailu abnaikum alladhi min aslabikum, wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, dan juga menantu-menantu kalian yang merupakan isteri kepada anak daripada keturunan kamu sendiri. Wa antajma'u bainal ukhtain, dan tak boleh, diharamkan juga kamu gabungkan dua orang perempuan, saudara perempuan, tak boleh madukan dua orang perempuan, illa ma qad salaf, kecuali kisah-kisah lalu. Maksudnya kalau sebelum ni belum diharamkan, kalau lepas diharamkan baru diceraikan. Kalau tak, yang cerita-cerita lama tidak diharamkan. Innallaha kana ghafurur rahim, innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dalam ayat Quran Allah terangkan secara detail, namun Allah tak terangkan hukum baru yang Nabi terangkan, iaitu menggabungkan atau memadukan antara wanita dan ibu saudara sebelah bapanya atau sebelah ibunya. Ini contoh keadaan ketiga. Sunnah Nabi SAW menerangkan tentang hukum hakam yang belum diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga berkaitan dengan hukum pengharaman wa tahrimu kulli dhi nabin min as-siba'. Begitu juga berkaitan dengan pengharaman binatang-binatang yang bertaring, binatang-binatang yang bertaring. Tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim, namun Nabi SAW menerangkannya. Daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin daripada memakan setiap binatang yang bertaring. Wa kulli dhi makhlab minat tair, dan tiap-tiap binatang atau burung yang ada kalau kata kuku lah, burung yang sambar atau menangkap, burung-burung pemangsa yang menangkap mangsa dengan paruh dengan kukunya, kuku burung tersebut, di makhlab. Jadi hukum hakam ini tidak diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga hukum berkaitan dengan pengharaman memakan daging keldai. Daging keldai tak disebutkan dalam Al-Quranul Karim pengharamannya, namun dalam peperangan Khaybar, ketika sahabat-sahabat sedang masak, Nabi SAW terangkan bahawa diharamkan, memerintahkan agar dibuang semua daging-daging keldai, iaitu peristiwa di Khaybar.
Ini semua adalah keadaan ketiga, iaitu Nabi SAW. Kalau kita lihat pada surah Nabi SAW, setengah keadaan Nabi SAW menyebutkan hukum hakam yang tak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Okey, inilah tajuk berkaitan dengan keadaan pertama, keadaan kedua berkaitan dengan kedudukan sunnah Nabi SAW, iaitu sunnah Nabi merupakan sunnah yang menafsirkan makna Alkitab. Okey, keadaan cerita tadi, mungkin sebahagian daripada kita tak ikut kuliah daripada awal. Tajuk yang besar yang kita nak bincangkan ialah ciri-ciri keistimewaan sunnah Nabi SAW, ciri-ciri keistimewaan. Dan dalam kitab ini Syekh menerangkan 5 ciri keistimewaan sunnah. Ciri pertama Syekh terangkan bahawa sunnah itu adalah wahyu. Ini ciri pertama, dah kita bincangkan beberapa minggu yang lepas. Nak buktikan bahawa Nabi, lafaz Nabi, perbuatan Nabi, dan apa sahaja yang Nabi benarkan, apa sahaja yang Nabi larang, apa sahaja yang Nabi diamkan, semuanya itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah jawab, kalau ada Nabi SAW tersalah dalam ijtihad, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan membetulkan. Apa yang Allah betulkan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang setengah keadaan, semua peristiwa-peristiwa sirah kita perlu lihat kepada natijahnya. Aisyah radhiyallahu anha dan isteri-isteri Nabi, mereka kadang-kadang melakukan kesalahan. Mereka cemburu, mereka kadang-kadang buat perkara yang di luar hukum syarak. Namun Nabi menegurnya dan mereka minta maaf. Itu adalah natijah. Jadi kalau kita tak tengok pada perbuatan Nabi pada peringkat awalnya, ketika Aisyah berpakat dengan Hafsah mengatakan bahawa mulut Nabi bau ketika Nabi makan madu daripada salah seorang isterinya, iaitu Ummu Salamah, pakatan itu suatu perkara diharamkan. Memang wanita kadang-kadang mereka berpakat buat, wanita ni banyak sangat, inna kaidahunna azim. Allah terangkan bahawa sesungguhnya tipu daya mereka ni besar. Ada sahaja cara yang mereka lakukan. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melakukan pakatan dengan Hafsah untuk menyatakan bahawa mulut Nabi bau. Tindakan Nabi ketika itu, Nabi SAW bila Nabi pergi ke rumah isteri pertama, Nabi tahu makan madu mana bau, tapi Nabi SAW sangat suka umatnya bersih, dan Nabi tahu bahawa Allah mewajibkan umatnya bersih dan Allah haramkan umatnya mengganggu orang lain. Jadi dengan ijtihad Nabi SAW, Nabi kata, aku haramkan madu, namun selepas Nabi haramkan, Allah turunkan ayat Quran menegur Nabi SAW, wahai Nabi, kenapa kamu haramkan sesuatu yang Allah SWT halalkan. Jadi ayat di situ, selepas itu Nabi tahu bahawa apa yang berlaku sekarang adalah suatu perkara yang tidak dijangka, iaitu isteri-isterinya telah berpakat, sehinggalah isteri-isterinya minta maaf dengan Rasulullah SAW, seperti mana dalam kisah yang kita tahu. Jadi apakah wahyu dari sini? Wahyu ialah apa yang Allah terangkan. Kalau Nabi tersilap dalam ijtihad, pasti dibetulkan oleh wahyu. Sebetulnya ikrar Nabi, sesuatu perkara yang Nabi ikrarkan, yang Nabi setuju, kemudian perkara tersebut tidak ditegur oleh wahyu, itu adalah hukum syarak. Itu bab pertama. Jadi ciri-ciri istimewa sunnah itu ada 5 yang disebutkan. Pertama, menerangkan bahawa sunnah adalah wahyu. Yang kedua, menerangkan bahawa sunnah adalah kedudukannya adalah menerangkan. Sunnahlah yang menerangkan erti kandungan Al-Quranul Karim. Okey, kat sinilah kita masih lagi membincangkannya. Hari ini kita bincangkan macam mana Quran ditafsirkan. Baru kita terangkan pecahan tadi, kedudukan sunnah terhadap macam mana Quran tafsirkan tadi. Ada kedudukan sunnah. Sunnah kalau diletakkan bersama dengan Al-Quran, ada 3 keadaan. Keadaan pertama, sunnah menerangkan perkara yang sama yang Quran telah sebutkan. Yang kedua, sunnah Nabi SAW menerangkan dan juga mendetailkan sesuatu yang hukum Quran sebutkan. Dan keadaan Nabi terangkan lagi hukum hakam yang Quran belum sebut, namun Nabi detailkan, dan Nabi terangkan hukum-hukum baru yang belum disebutkan oleh Quran Al-Karim. Okey, inilah yang kita bincangkan pada hari ini, dan kita masuk pada tajuk ketiga. Tajuk ketiga iaitu keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan sunnah yang ketiga, kedudukan istimewa sunnah ialah bayanun anna sunnata syamilatun li ahkamiddin. Menerangkan bahawa sunnah Nabi SAW merangkumi segala urusan agama. Saya tak akan baca dengan bab ini akan kita bacakan yang lebih detail pada minggu depan.
namun saya berikan gambaran secara umum. Gambaran secara umum berkaitan dengan tajuk yang akan kita bincangkan pada minggu depan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keterangan, bayan. Keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merangkumi segala urusan agama. Tak boleh seseorang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atas alasan tertentu dalam bab tertentu. Kalau kita kaji nanti dalam sejarah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab akidah sebagai contoh. Ada orang kata bab hukum hakam, bab furu' ni kami terima Al-Quran dan hadis. Maka ditemukan dalam kitab-kitab fiqh penuh dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak furu'. Ahli kalam kata kami tak terima hadis dalam bab akidah. Bab akidah kami nak ikut akal. Ayat Quran, akal. Mana akal kami terima, hadis Nabi memang tak disebutkan. Kenapa ulama salaf mencela ilmu kalam? Kerana mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab hukum, dalam bab akidah. Alasan detailnya tak dibincang lagi, tapi punca asalnya kenapa ulama mengharamkan ilmu kalam, kerana mereka menyatakan bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diterima dalam bab usuluddin. Bab usuluddin mesti terima daripada Al-Quran sahaja. Alasannya kenapa? Alasannya kerana Quran ini mutawatir, hadis Nabi ada yang tidak mutawatir. Dan bila ditanyakan macam mana bagaimana dengan hadis mutawatir, kalau begitu datangkan hadis mutawatir dalam akidah, hampir tidak ditemukan. Hadis yang mutawatir dalam akidah ada, tapi sedikit. Jumlahnya sangat sedikit dan keterangannya tidak detail. Kalau kita syaratkan keterangan hadis yang diterima hanyalah hadis mutawatir, sedangkan bilangan hadis mutawatir sahaja sedikit, apatah lagi hadis mutawatir berkaitan dengan akidah, lebihlah sedikit. Bila ini disyaratkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bererti banyaklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keadaan dan juga hukum berkaitan dengan perkara-perkara akidah yang tidak diterima. Dan inilah dia yang berlaku pada ilmu kalam. Ilmu kalam, mereka menyatakan bahawa dalil yang mereka terima adalah asas kepada pengisbatan akidah adalah akal. Dan kalau ayat Quran mereka terima kerana ayat Quran ni qat'i. Cuma Quran tadi perlu ditafsirkan sesuai dengan akal. Sebab tu sifat-sifat yang diterima adalah sifat-sifat yang selari dengan akal. Manakala sifat-sifat Allah yang Quran sebut yang dirasakan tidak selari dengan akal, perlu ditakwilkan, perlu dicarikan makna lain agar orang tak kata Quran salah. Hakikatnya puncanya bukan Quran salah, puncanya kerana kaedah akal yang mereka asaskan ini salah. Sebab tu tajuk yang Syekh akan bincangkan, Syekh kata sunnah ini menerangkan hukum hakam agama dan memberikan bayanun anna sunnata syamilah li ahkamiddin. Sunnah ni menerangkan semua bab agama. Sama ada bab fiqh, bab makan, bab minum, bab pernikahan, bab muamalat, bab munakahat, dalam bab apa sekalipun memanglah kita rujuk pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sunnah terangkan tentang sifat-sifat Allah, terangkan tentang urusan-urusan akidah, sepatutnya lebih aula kita menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi menerangkan tentang urusan yang memang akal kita tak mampu. Akal kita mampu apa? Dalam bab akal kita ni, apa yang akal kita mampu? Akal kita hanya mampu menafsirkan suatu perkara yang pernah dilihat. Kita tahu akal kita ni dia adalah pusat tempat kumpul maklumat. Maklumat yang diterima adalah berdasarkan kepada output yang ada pada diri kita, iaitu yang menerima, yang alat untuk menerima input. Akal kita akan menafsirkan satu perkara berdasarkan pada pengalaman dirinya, apa yang dia pernah nampak, apa yang dia pernah dengar, apa yang dia pernah cium, apa yang dia pernah sentuh, apa yang dia pernah rasa, iaitu panca indera. Dan akal akan menafsirkan semua perkara berdasarkan kepada pengalaman kehidupannya. Urusan ghaib, urusan akidah adalah urusan yang memang memang mata manusia tak pernah nampak perkara ghaib.
Manusia juga tidak mampu mendengar dan tak dengar perkara-perkara ghaib. Tak dengar suara Allah, tak dengar suara malaikat. Manusia tidak dengar tentang hatta suara jin dan syaitan juga mereka manusia tak dengar. Manusia tak nampak, manusia tak dengar. Manusia juga dalam bab urusan akidah tak dapat rasa, tak dapat sentuh. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal bab akidah ialah urusan-urusan berkaitan dengan sama'i, apa yang Allah terangkan, apa yang Allah beritahu, dan apa yang Rasulullah SAW beritahu. Namun masalah berlaku pada ilmu kalam, mereka menolak berita yang datang daripada Rasulullah SAW atas alasan ianya ahad. Hakikatnya bukan kerana ahad. Alasan utama sebenarnya ialah mereka telah menjadikan hukum akal itu sebagai qat'i. Malah kalau masalah utama sebab saya terangkan, saya tak nak cerita tentang bab bukan furuk lah, perbincangan yang detail nanti, ramai orang tak faham, orang rasa simpati. Kenapa ada ulama yang menolak pengajian sifat 20? Mana ulama-ulama sunnah yang pada awal kenapa? Sebab sifat 20 bukan pada masalah sifat 20, tidak. Semua sifat 20 itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan lafaznya ataupun dengan maknanya. Sebagaimana sifat tidak ada lafaz Al-Quran Al-Karim tapi maknanya betul, seperti sifat qidam. Sifat qidam ialah sifat Allah Subhanahu Taala. Allah itu maha azali, Allah itu kekal. Lafaznya tak ada dalam Quran tapi secara umumnya 20 sifat ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya kat mana? Masalahnya dalam kenapa diisbatkan sifat 20 dan dinafikan yang lain. Sebab sifat 20 dikatakan sifat-sifat yang Quran terangkan ini, 20 sifat yang berulang Quran ini tidak bertentangan dengan hukum akal berdasarkan kepada logik mazhab Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Manakala golongan Mu'tazilah, mereka kata semua sifat Allah tak masuk akal. Semua sifat Allah tak boleh diterima dan tak masuk akal. Jadi mereka menafikan semua sifat. Golongan Asy'ariyah menentang golongan Mu'tazilah. Mana boleh kamu jadikan Allah itu wujud tanpa sifat? Allah yang menerangkan sifatnya, maka kamu wajib terima apa yang Allah terangkan. Namun kaedah pendetilan yang mereka lakukan, hujah yang mereka lakukan atas asas yang sama. Asas bagaimana? Mereka merujuk sifat ini pada logik manusia. Asy'ariyah menerangkan bahawa manusia, sifat-sifat yang wajib kita terima itu sifat yang bukan bentuk objek, bukan berbentuk jisim, iaitu sifat-sifat yang dinamakan sebagai sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam. Ditambah dengan Abu Mansur Al-Maturidi, jadikan sifat ma'ani ini jadi sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, sampailah kaunuhu mutakalliman. Jadi sifat-sifat ini yang wajib diterima, iaitu sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Dan mereka letakkan kaedah macam mana nak faham sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah dengan sifat-sifat salbiyah, iaitu qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Iaitu 5 sifat salbiyah. Dan asasnya mereka hanya terangkan tentang sifat pertama, sifat wujud. Kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah wujud berserta dengan sifatnya, berserta dengan sifat 7 atau sifat 14 berdasarkan pada mazhab Al-Maturidiyah dengan formula sifat-sifat salbiyah. Kaedah ni nampak cantik dari segi pengumumannya. Namun asasnya kenapa sifat ini yang disabitkan? Kerana sifat-sifat ini dikatakan tidak bertentangan dengan akal. Tidak bertentangan dengan akal. Hukum akal yang mereka masukkan ialah akal tidak bertentangan dengan kaedah pengkategorian yang dilakukan oleh ilmu kalam, iaitu yang diambil daripada ilmu Yunan, ilmu Aristotle. Apa yang ilmu Yunan lakukan? Mereka mengkategorikan kewujudan. Semua yang wujud perlu dikategorikan. Kita belajar dalam ilmu mantik ada al-kulliyatul khams. Adanya kulliyatul khams. Mana pengkategorian yang 5. Asal pada Aristotle ada 10 kategori. Tiap-tiap yang wujud perlu dikategorikan. Kalau disebutkan satu perkataan itu tidak boleh dikenali kecuali dikategorikan kemudian ditakrifkan. Bila disebutkan manusia ni yang memantik kata manusia, macam mana nak kata manusia? Nak takrif manusia perlu dikategorikan. Manusia ini kewujudan mereka bahagikan kepada satu kewujudan objek. Mana objek yang tak bergerak namanya jamad.
objek yang tidak bergerak dan tidak berubah, tidak berkembang, jamad, benda mati. Kemudian objek yang kedua, mereka kata objek yang berkembang tapi tak bergerak. Contoh iaitu tumbuh-tumbuhan, nami. Mana objek tapi dia tidak bergerak, tak berubah tempat, cuma dia berkembang. Ini namanya tumbuh-tumbuhan. Objek yang ketiga, objek yang ada jasad, ada jisim, kemudian berkembang dan juga bergerak mengikut kehendak, iaitu haiwan. Dinamakan sebagai haiwan. Dan yang keempat adalah objek yang ada badan, ada jisim, kemudian berkembang, juga bergerak ikut kehidupan dan berakal. Jadi akal. Jadi dikatakan takrif manusia adalah haiwanun natik, iaitu haiwan yang berakal, bukan haiwan seperti binatang yang lain. Haiwan yang berakal yang dapat membezakan yang betul dan salah. Okey, apa yang dilakukan oleh ilmu mantik? Suatu perkara yang baik. Dapat mentakrifkan, membezakan, membuat takrifan, membezakan antara objek makhluk yang mati, tumbuhan, haiwan dan juga manusia. Ini asas kepada takrifan-takrifan. Masalah yang berlaku apabila mereka menafsirkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menerangkan tentang sifat-sifatnya, mereka juga mengkategorikan sifat Allah dengan kaedah mantik. Jadi mereka tu rasa tak masuk akal. Bila katakan Allah itu ada wajah, Allah kata semua akan binasa kecuali wajah Allah, mereka dengan cepat mengangkat tangan kata mustahil Allah berwajah. Sebab kami tahu wajah itu adalah salah satu daripada anggota yang ada pada manusia. Silapnya kat mana? Silapnya sejak pada awal lagi mereka faham bahawa wajah itu mesti anggota. Kenapa? Sebab ilmu mantik, ilmu yang berdasarkan pada pemerhatian pada makhluk. Sepatutnya mereka tidak melakukan perkara demikian. Sepatutnya wajah dalam ayat ini perlu difahami dengan makna zahirnya, iaitu Allah SWT bila Allah kata wajah, ya wajah, difahami maknanya wajah adalah wajah, cuma bentuk bagaimana dia anggota ataupun tidak, ataupun dia ni apa sahaja pendetailan jangan sebut, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui. Kita tak boleh kategorikan wajah Allah sebagai objek, sebagai jisim. Tak boleh kata wajah Allah ini wajah yang mengandungi sebahagian daripada mana juzuk, yang ini boleh berpecah-pecah, boleh terpecah-pecah, berjuzuk sebagainya. Kaedah ini ialah kaedah akal yang diambil daripada ilmu Yunan. Jadi menafsirkan sifat Allah berdasarkan kepada ilmu mantik. Akhirnya ahli kalam, hampir semua ahli kalam, malah semua ahli kalam tak boleh terima sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang disifatkan dalam kaedah mantik sebagai berjisim, sedangkan tak pernah dalam Quran sebut tentang jisim atau tidak. Sebab itulah salafus salih mereka mensabitkan sifat Allah bukan berdasarkan kepada logik tadi. Logik tadi mereka letakkan tepi dulu. Nak bincangkan tentang nak kategorikan makhluk, objek-objek, silakan. Tapi jangan kategorikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan sifat Allah, kita tak tahu wajah Allah bagaimana. Kita tak tahu zat Allah bagaimana. Kita tahu sifat-sifat Allah. Kita hanya sami'na wa ata'na. Sepatutnya sejak daripada awal lagi tidak digunakan ilmu mantik dan juga ilmu kalam ini untuk menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu ada sebagian ulama yang menolak pendetailan yang ada pada sifat 20, bukan kerana menolak sifat 20, namun kesannya kenapa bila dibincangkan dengan detail, kenapa dipelajari, diajarkan sifat 20, akan ditafsirkan detail nanti pada sampai pada bab mukhalafatuhu lil hawadithi, maka ditafsirkan sifat-sifat Allah dengan cara makhluk. Allah itu tidak berjisim, tidak bertempat, tidak berini dan itu, sedangkan semua perkara ini tidak disebutkan walau sepatah dalam Al-Quranul Karim. Sebab itulah logik akal. Hakikatnya kenapa Ahlul Kalam akan mentakwilkan semua ayat-ayat berkaitan istiwa, bukan kerana ayat Quran tak difahami, namun logik akal mereka dah buat kaedah bahawa Allah tak bertempat mengikut satu mazhab Al-Kalam. Mazhab yang lain mengatakan Allah ada di mana-mana. Jadi ayat Quran hanya menyokong
ayat Quran perlu ditakwilkan berdasarkan pada apa yang akal telah putuskan. Mazhab yang satu kata Allah tak bertempat, jadi mereka akan tafsirkan Allah beristiwa atas aras dengan cara tafsiran Allah tak bertempat. Letaklah apa-apa tafsiran, mereka akan cuba cari tafsiran untuk sesuaikan dengan logik akal yang mereka rasakan itu adalah qat'i, iaitu confirm betul dan takkan salah. Di sinilah dia kenapa ulama salaf tolak dan tolak ilmu kalam. Begitu juga dalam bab golongan yang mengatakan Allah di mana-mana, mereka akan tafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan Allah beristiwa dengan tafsir ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana-mana sekalipun. Dia kata Allah ada di mana-mana, seperti mana golongan batiniah. Mereka juga menggunakan kaedah ilmu kalam. Punca kedua-dua ni sama ada golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk, seperti golongan musyabbihah yang samakan Allah dengan makhluk, iaitu menafsirkan sifat Allah, katakan Allah ada wajah dan seperti manusia, ni golongan musyabbihah. Ataupun golongan yang menafikan sifat wajah, puncanya adalah ilmu kalam, kerana mereka menafsirkan kalimah-kalimah, lafaz-lafaz yang diguna pakai untuk menerangkan sifat Allah SWT itu dengan tafsiran makhluk. Hakikatnya Allah SWT terangkan sifat Allah kepada kita untuk kita faham. Untuk kita faham, sebab itulah dikatakan ada kaedah yang ulama salaf sering sebutkan bahawa perkataan yang sama tidak semestinya menjadikan objek itu sama. Adanya perkongsian bahasa terhadap satu objek. Satu objek bahasanya sama tapi hakikatnya lain. Ulama selalu bagi contoh bab syurga. Di syurga kita akan dengar syurga tercipta, ada syurga daripada emas, ada syurga daripada perak, dibina daripada perak. Syurga, dalam syurga ada sungai-sungai, sungai susu, sungai arak, sungai madu dan sebagainya. Di syurga ada buah-buahan, ada pisang, di syurga ada macam-macam jenis nikmat. Semua objek-objek syurga ini adalah objek-objek yang kita pernah nampak kat dunia ni. Yang bukan apa yang diterangkan berkaitan dengan sifat syurga, batu permata sebagainya adalah objek-objek yang kita pernah nampak kat dunia. Namun Nabi SAW terangkan dalam satu keterangan yang jelas. Nabi kata, Allah Subhanahu berfirman dalam hadis kursi, Allah kata a'adatu lil ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan nikmat syurga untuk umatku yang salih, yang baik-baik ini, satu nikmat yang mana manusia tak pernah nampak. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, nikmat yang tak ada satu telinga pun pernah dengar. Kalau ada suara kat syurga tu suara yang manusia tak pernah dengar. Kalau ada objek kat syurga, objek tu manusia tak pernah nampak. Dan wala khatara ala qalbi bashar, dan manusia tak pernah pun terlintas dalam hati mereka. Artinya apa yang kita disebutkan dalam nikmat-nikmat syurga itu adalah satu perkataan yang mempunyai makna, sebab Allah bercakap dengan manusia yang faham bahasa, namun objeknya, hakikat barang tersebut tidak sama. Ini kaedah yang salaf asaskan terhadap urusan-urusan perkara ghaib. Perkara ghaib tidak didetailkan. Mereka hanya bercakap tentang urusan ghaib, apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, itulah yang diterima sebagai berita yang wajib difahami berdasarkan kepada perkara tersebut, bukan didetailkan dan dikatakan sama seperti yang ada di dunia ini. Sedangkan urusan berkaitan dengan syurga, barang-barang dan juga nikmat syurga juga, kita katakan urusan itu kita tak pernah nampak, kita tak pernah dengar, dan tak pernah tak pernah terlintas dalam hati manusia. Bagaimana dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Bagi sifat Allah. Sebab tu lafaz-lafaz yang Allah terangkan dalam Quran itu merupakan perkongsian bahasa. Yang mana difahami maknanya dan kita wajib terima. Kerana Allah bercakap dengan orang Arab dengan bahasa yang mereka faham. Apa yang kita faham dengan bahasa Arab itu wajib kita terima, dalam keadaan kita mengisbatkan bahawa tidak ada laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Sedangkan Allah bersifat dengan sifat mendengar dan melihat, dan juga dikiaskan semua sifat yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama dengan sebarang sifat, sebarang makhluk, namun Allah tetap bersifat dengan sifat kesempurnaannya sebagaimana yang disifatkan dalam Al-Quran dan
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sengaja saya tidak syarahkan bab yang ketiga ini panjang, bab ini baca kerana saya nak bawa ke minggu depan. Cuma saya nak panjangkan, terangkan kenapa tajuk ini dibawakan, walaupun Syekh tak terangkan pun detail seperti yang saya sebutkan sekarang ni. Saya ambil kesempatan sebenarnya untuk terangkan tentang masalah ini, nak menerangkan bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang urusan agama dalam semua bab. Dalam semua bab Nabi terangkan. Bukan bererti dalam bab usul dan bab furu', bab hukum hakam yang dikatakan furu', iaitu cabang-cabang Nabi terangkan, sampai bab usuluddin tak terima hadis Nabi. Ini suatu kata-kata yang batil, satu kaedah yang tidak tepat. Dan kalau siapa yang menerima hadis Nabi SAW dalam urusan akidah, pasti dia akan menolak ilmu kalam. Wallahu alam. Sampai sini dulu. Kalau ada soalan, tuan-tuan boleh kemukakan. Cuma saya tak jumpa soalan, insya-Allah. Okey. Jadi sampai sini dulu, kita sekarang pukul 11.05. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang diberkati, dan semoga apa yang disampaikan dapat tuan-tuan fahami, dan apa yang tuan-tuan faham sekiranya ia berbentuk amalan dapat kita cuba amalkan, dan kalau berbentuk berita dan kebaikan, tuan-tuan hendaklah tatabut, kaji lagi, dan jadikan itu sebagai salah satu penambahan ilmu yang memerlukan kepada keyakinan sekiranya berkaitan dengan masalah akidah. Sampai sini saja. Wa fiikum barakallah. Terima kasih kepada Tuan Anas yang bersama kita sejak berawal, dan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang lain-lain. Semoga Allah SWT merahmati tuan-tuan dan puan-puan, jadikan majlis kita majlis yang dirahmati, sebagaimana walaupun majlis kita majlis online, namun semoga Allah berkati majlis kita sebagaimana majlis kita duduk dalam satu tempat. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama Puan Rohani.